Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Polis Diraja Malaysia PDRM umum berkait dengan keputusan kes Abang Belon. Kes Abang Belon, 2 daripada 3 kertas siasatan telah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Wah, akhirnya Abang Belon sudah menjadi bahan paling luar biasa panas di Malaysia. Namun demikian, 2 daripada 3 kertas siasatan kini di tangan Timbalan Pendakwa Raya. 2 daripada 3 kertas siasatan yang dibuka susulan insiden melibatkan seorang peniaga belon dan pegawai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL di Jalan Tuanku Abdul Rahman telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC. Yang menjadi pertanyaan dan tanda tanya kita ialah, siapa yang akan kena dakwa nanti di mahkamah? Adakah Abang Belon ataupun penguatkuasa DBKL itu? Sebelum kita teruskan, jangan lupa siapa yang ada gout, kencing manis, tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini. Percuma untuk Anda semua melihatnya dan harganya sangat murah. Saya berkongsi bukan untuk menjual tetapi berkongsi manfaat yang telah dikongsikan oleh ramai orang. Mereka telah membelinya dengan begitu ramai dan mereka mempunyai testimoni yang sangat baik. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain, beliau berkata kertas siasatan yang diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya TPR adalah di bawah Seksyen 186 dan Seksyen 325 Kanun Keseksaan, iaitu kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas dan sengaja menyebabkan kecederaan parah. Siasatan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana menakutkan secara jenayah masih menunggu maklum balas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC berkaitan sebuah laman web yang dikaitkan dengan kes ini. Katanya ketika ditemui pemberita di Bukit Aman hari ini. Muhammad Suhaili pada masa yang sama turut menyeru orang ramai supaya tidak mudah terpengaruh dengan isu yang bersifat sentimen. Orang awam perlu bersikap matang, sentiasa mematuhi undang-undang dan bekerja sama memelihara keharmonian negara, katanya lagi. Sementara itu, sumber maklumkan bahawa peniaga belon berkenaan yang digelar Abang Belon oleh netizen mempunyai 13 rekod kesalahan lampau, kebanyakannya berkaitan kesalahan dada. Suspek pernah didakwa atas 6 daripada kes tersebut sebelum ini, menurut sumber tersebut. Sebelum itu, media melaporkan berlaku kekecohan di Jalan Tuanku Abdul Rahman TAR malam tadi apabila seruan DBKL terhadap peniaga tanpa lesen bertukar menjadi pergaduhan. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Azri Muhammad Akmar Ayub juga dilaporkan berkata bahawa 3 laporan telah diterima berkaitan insiden tersebut pada 28 Mac lepas. Laporan pertama dibuat oleh seorang pegawai penguatkuasa DBKL dan disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Polis turut menerima laporan kedua daripada seorang lagi pegawai DBKL berhubung penyebaran gambarnya di Facebook yang disertai dengan kenyataan berunsur ancaman. Laporan ketiga pula dibuat oleh ibu kepada peniaga belon itu, iaitu Muhammad Zaimuddin Azlan. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya pendedahan demi pendedahan, laporan demi laporan dan report yang kita terima ini, ramai yang mula mencadangkan supaya Abang Belon jangan berlawan lagi dengan DBKL, tarik kes ini dan paling penting berdamailah dengan DBKL, kata mereka. Jangan lagi dipengaruhi, digunapakai atau dijadikan bahan oleh ahli politik maupun orang-orang yang lain demi kepentingan mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas 3 hari Abang Belon sensasi di media sosial, seakan-akan beliau menjadi hero di dalam pertempuran
penjajah tanpa lesen di TAR dengan DBKL. Akhirnya ini jadi dengan Abang Belon. Selepas beliau jadi sensasi, selepas berani bertempur dengan DBKL, dan ada juga yang mengangkat beliau seakan-akan jadi hero kerana berani bertempur dengan DBKL, yang mana menyebabkan juga kemarahan para penjual berlesen, penjajah berlesen dan peniaga berlesen di TAR, yang mana sudah tampil beberapa orang daripada peniaga berlesen, peniaga yang halal ataupun yang berlesen sah, menyatakan tidak puas hati mereka terhadap tindakan para penjual tanpa lesen di TAR, yang menyebabkan mereka kerugian. Bayangkan, para penjual berlesen itu menyewa bangunan-bangunan tersebut, tapak-tapak tersebut, dengan harga yang cukup lumayan mahal. Kita tahu kawasan tersebut memang kawasan tumpuan, tetapi nak berniaga perlu ada lesen. Tidak bolehlah sembarangan. Ini sudahlah tahu tiada lesen, berani pula cuba nak menyerang dengan sentuhan fizikal terhadap DBKL. Saudara, apabila Abang Belon jadi sensasi, datanglah pula Akmal Saleh bersama Cikgu Bad. Akmal Saleh datang, dia membuat ada satu video kita lihat panggilan telefon dan disensasikan. Seakan-akan menyokong, kononnya Abang Belon betul-betul diserang oleh DBKL, ditibai oleh DBKL dengan begitu teruk sekali. Sehingga sensasinya seakan-akan patah tulang belakang dan patah tulang rusuk dalam video tersebut. Walhal, doktor belum keluarkan apa-apa keputusan pun. Tetapi masalahnya, kesilapannya dalam video Akmal Saleh ialah kenyataan kononnya seakan-akan Abang Belon betul-betul patah tulang belakang. Mungkin patah tulang belakang. Tapi itulah, belum ada laporan polis, belum ada laporan daripada doktor, sudah tular kononnya patah tulang. Lagi ditambah lagi dengan cubaan Cikgu Ban nak mensensasikan lagi isu itu dengan cubaan kononnya juga patah tulang belakang. Cikgu Ban juga cuba mengaitkan insiden itu dengan DBKL dengan menteri-menteri, DBKL dengan parti politik yang dibenci oleh Abang ataupun oleh Cikgu Ban. Cikgu Ban ni doktor kah sehingga dia berani macam mengesahkan, seakan-akan mengesahkan Abang Belon patah tulang belakang. Kesiannya hari ini, akibat daripada kesilapan Abang Belon menerima nasihat dan menerima kunjungan beberapa orang yang tiada tauliah dalam bidang kesihatan, akhirnya Abang Belon terperangkap dalam situasi. Apa yang jadi dengan Abang Belon? Sumber mengatakan bahawa Abang Belon sah mempunyai 13 rekod lampau jenayah, yang mana 6 daripadanya berkait dengan kes dadah dan sudah ada yang didakwa di mahkamah. Sekarang kita nak tunggu pula apa komen daripada Cikgu Ban, apa komen daripada Akmal Saleh. Memang benar kita nak bagi peluang kepada orang-orang yang ada masalah, terutamanya berkait dadah, untuk bertaubat ataupun untuk mengubah hidup. Mungkin salah satu caranya ialah berniaga. Tapi itulah, Abang Belon walaupun mempunyai rekod lampau boleh berubah. Dia boleh berniaga, tiada masalah. Rekod lampau itu siapapun ada. Tapi nak berniaga biar dengan cara yang betul. Jangan dengan cara yang tak betul. Nanti bermasalah pula. Persoalannya sekarang, di mana Cikgu Ban? Apa dia akan cakap selepas pendedahan 13 jenayah lampau itu? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.